Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya adalah Muhammad Daniel Ishaq dari Kolej Profesional Baitul Kuala Lumpur dalam bidang Diploma Pengurusan Industri Halal. Nama matrik di PH 2009-24527. Baiklah, pada hari yang indah ini saya bersama rakan-rakan saya, kami akan membuat satu video mengenai Malaysian Standard. Apa itu Malaysian Standard? Malaysian Standard ataupun Standard adalah rujukan yang digunakan untuk memastikan sebuah produk atau perkhidmatan itu berfungsi dengan baik. Selain itu juga ada sebuah jabatan yang membangunkan Malaysian Standard adalah Jabatan Standard Malaysia. Selain itu juga Jabatan Standard Malaysia ini melantik Sdn Bhd sebagai ejen untuk membangunkan Malaysian Standard dan sebagai ejen untuk pengedaran dan penjualan Malaysian Standard. Itulah Malaysian Standard. Okey, seperti yang tertera di situ ini adalah semua contoh-contoh Malaysian Standard. Serta Malaysian Standard sebenarnya ada banyak. Iaitu semua ini adalah digunakan untuk sesebuah syarikat adalah untuk menempati standard yang dibenarkan untuk mohon sijil halal. Bismillahirrahmanirrahim. Pada slide ini kita akan lihat sebuah standard iaitu MS1500 2019 makanan halal semakan ketiga. Baiklah, seperti yang kita tahu, yang sebentar kami akan mengulas sedikit mengenai MS1500 ini, iaitu MS1500 ni adalah dibangunkan di bawah sistem pembangunan standard Malaysia. Di situ juga kita boleh lihat isi-isi kandungan yang terdapat dalam MS1500 makanan halal ini. Selain itu juga MS1500 makanan halal sebagai ketiga ini, ia menyediakan panduan yang praktikal untuk sesebuah industri makanan itu mengenai penyediaan dan pengendalian makanan, terutamanya makanan halal. Okey, baiklah, di bawah klausa 1 juga, di bawah MS1500 2019 makanan halal sebagai ketiga, iaitu kita akan lihat iaitu klausa 1 iaitu skop. Apa skop dia? Okey, skop dia adalah Malaysian Standard ini menetapkan keperluan umum dalam pembuatan dan pengendalian makanan halal. Ia juga termasuk kepada nutrien tambahan dan ia juga menyediakan keperluan khas bagi makanan halal secara umum. Baiklah, seterusnya kita akan mengulas tentang klausa 3 iaitu istilah dan takrifan di dalam MS1500 makanan halal ini. Iaitu pertama 3.1 kita nampak pihak berwibawa iaitu pihak yang berkuasa di Malaysia iaitu State Police. Dan selain itu juga ada juga pihak berkuasa halal iaitu JAKIM atau Majlis Agama Islam Negeri bagi negeri masing-masing. Selain itu juga 3.2 kita dapat makanan, iaitu makanan adalah yang meliputi setiap bahan iaitu yang sama ada dijual, dikilang atau digambarkan sebagai makanan atau minuman untuk kegunaan manusia. Baiklah, 3.3 halal. Halal adalah perkara yang dibenarkan dalam Islam berdasarkan hukum syarak dan fatwa. Manakala tidak halal adalah perkara yang dilarang dan tidak dibenarkan dalam Islam. Selain itu juga kita nampak 3.4 adalah makanan halal. Makanan halal adalah makanan dan minuman atau ramuannya yang dibenarkan dalam hukum syarak dan fatwa, iaitu seperti makanan itu tidak terdiri daripada najis, tidak beracun dan betul tidak memudaratkan. Seterusnya kita dapat lihat 3.5 adalah penyembelihan halal. Apakah penyembelihan halal? Penyembelihan halal adalah perbuatan mematikan haiwan hidup yang halal oleh seseorang Muslim melalui pemutusan trakea, esophagus dan arteri carotid dan vena jugular iaitu saluran wadah jail, iaitu dengan menggunakan peralatan yang tajam dengan niat kerana Allah Ta'ala. Seterusnya 3.6 najis. Najis adalah bahan-bahan yang tidak suci mengikut hukum dan fatwa, iaitu najis ni mengikut hukum syarak adalah seperti anjing, babi dan keturunannya. Makanan halal yang dicemari bahan yang haram iaitu bangkai haiwan, arak kan. Selain itu juga kita tahu ada kategori najis iaitu najis mu'alazah, najis berat, najis mutawasita, najis pertengahan seperti darah, arak, bangkai, dan najis muhaffafah iaitu najis ringan. Seperti air kecing bayi yang berusia yang belum 2 tahun ke bawah yang meminum susu ibunya saja. Seterusnya 3.7 premis. Premis adalah keseluruhan kawasan, bangunan atau struktur kekal atau sebaliknya untuk tujuan pemprosesan dan pengeluaran makanan halal. Terusnya 3.8 ada kawasan pemprosesan. Kawasan pemprosesan adalah kawasan yang dihaskan untuk semua operasi yang melibatkan makanan halal, termasuklah penyimpanan dan penyajian.
Seterusnya 3.9. Apakah sertu? Sertu adalah perbuatan membersihkan dengan hasrat untuk menyucikan anggota badan yang terkena najis yang berat, iaitu najis mu'alawah, dengan membasuhnya sebanyak 7 kali air mutlak yang salah satunya bercampur dengan air tanah. Selain itu juga sama-sama adalah proses membersihkan kulit haiwan yang halal. Itulah, itu sama, perbezaan sama dan sertu. 3.10 adalah hukum syarak dan fatwa. Hukum syarak adalah perintah Allah SWT yang berkait dengan perbuatan mukallaf yang terdiri daripada tuntutan seperti arahan, larangan, pilihan dan hukum wada'i. Hukum taklifi, hukum wada'i. Seterusnya fatwa. Fatwa adalah pandangan hukum berkaitan undang-undang Islam yang dikeluarkan oleh ilmuwan Islam yang berwibawa. Ataupun fatwa menurut konteks Malaysia ini adalah ketetapan hukum yang disahkan oleh pihak yang berkuasa mengenai agama Islam yang telah diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong. Baiklah, itu sekian daripada saya, Muhammad Daniel, yang menerangkan klausa 3 istilah dan takrifan. Terusnya saya serahkan kepada kawan saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cecep Kurniawan bin Fuadi dari kelas DIPEH 3A. Pada bahagian saya akan menerangkan berkenaan klausa 4, iaitu keperluan. Terdapat 8 bahagian pada klausa 4 ini. Okay, let's check it out. Yang pertama adalah tanggungjawab pengurusan. Tanggungjawab pengurusan mempunyai 7, tapi saya akan menerangkan beberapa saja kerana saya diberikan masa yang tidak banyak. Tanggungjawab yang pertama adalah pihak pengurusan hendaklah memastikan integriti halal adalah terpelihara dan makanan adalah diperbuat mengikut keperluan halal. Pihak pengurusan hendaklah melantik seorang pekerja Muslim yang bertanggungjawab untuk memastikan keberkesanan pelaksanaan sistem kawalan halal dalaman. Pihak pengurusan hendaklah memastikan sumber tenaga manusia, kemudahan, keuangan dan infrastruktur yang mencukupi disediakan bagi melaksanakan sistem kawalan halal dalaman. Premis dan fasiliti. Premis hendaklah direka bentuk dan dibina atau diubah suai bagi membolehkan aliran proses dapat mengawal risiko pencemaran produk dan bersesuaian dengan tujuan penggunaannya. Saya akan tunjukkan satu contoh reka bentuk premis. Susun atau premis hendaklah membenarkan aliran proses yang baik, aliran pergerakan pekerja, amalan kebersihan dan keselamatan yang baik, termasuk pelindungan daripada investasi makhluk perosak dan pencemaran silang di antara dan semasa operasi. Aliran proses produk daripada penerimaan bahan mentah sehingga produk siap hendaklah mencegah pencemaran silang. Fasiliti sanitasi yang mencukupi hendaklah disediakan dan diselenggara. Kawasan pemprosesan hendaklah bebas daripada sebarang alat dan unsur penyembahan. Seterusnya, peranti, perkakas, mesin dan bahan bantuan pemprosesan dan peralatan. Peranti, perkakas, mesin dan bahan bantuan pemprosesan yang digunakan untuk memproses makanan halal hendaklah direka bentuk dan dibina untuk memudahkan proses pembersihan. Hendaklah tidak dibuat daripada atau tidak mengandungi sebarang bahan yang telah disahkan sebagai najis oleh hukum syarak dan hendaklah digunakan bagi tujuan makanan halal sahaja. Penggunaan perkakas atau berus daripada bulu haiwan adalah dilarang. Seterusnya, kebersihan, sanitasi dan keselamatan makanan. Kebersihan, sanitasi dan keselamatan makanan merupakan prasyarat dalam penyediaan makanan halal. Pengusaha makanan halal hendaklah mengambil langkah-langkah seperti mengurus dan memeriksa bahan mentah, ramuan dan bahan pembungkus sebelum pemprosesan. Menguruskan sisa buangan secara berkesan, menyimpan bahan-bahan kimia berbahaya di tempat yang selamat dan bersesuaian. Makanan halal hendaklah diproses, dibungkus dan diedar dalam keadaan bersih dalam premis berlesen. Seterusnya, pemprosesan makanan halal. Pemprosesan makanan halal adalah dari sumber makanan halal. Antaranya adalah haiwan. Haiwan dibahagikan kepada 2 kategori, iaitu haiwan darat dan haiwan akuatik. Semua haiwan darat dan akuatik adalah halal dimakan kecuali adalah seperti berikut.
iaitu haiwan halal yang tidak disembelih mengikut hukum syarak, haiwan najis mughalazah iaitu babi dan anjing serta keturunan dan terbitannya, haiwan akuatik yang beracun, memabukkan atau memudaratkan kesihatan, haiwan dua alam yang hidup di darat dan di dalam air seperti buaya. Sumber-sumber lain adalah seperti tumbuh-tumbuhan, mikroorganisma, mineral semula jadi dan bahan kimia. Minuman dan makanan terubah suai genetik. Seterusnya, pembuatan, pengendalian dan penyajian produk. Semua makanan halal terproses semasa menyedia, memproses, mengendali, membungkus, menyimpan, mengedar dan atau menyaji hendaklah menepati keperluan seperti makanan atau ramuannya hendaklah tidak diproses menggunakan bahagian atau produk dari haiwan yang tidak halal atau tidak disembelih menurut hukum syarak dan fatwa. Seterusnya, penyimpanan dan pengangkutan. Pengangkutan, pameran, jualan dan penyajian makanan halal. Semua makanan halal hendaklah dikategori dan dilabel halal. Kenderaan pengangkutan hendaklah dikhususkan dan bersesuaian dengan jenis makanan halal serta memenuhi syarat kebersihan dan sanitasi. Seterusnya, pembungkusan dan pelabelan. Makanan halal hendaklah dibungkus mengikut kesesuaian. Bahan pembungkus hendaklah halal dan hendaklah memenuhi keperluan seperti bahan pembungkus tidak diperbuat daripada sebarang bahan mentah yang disahkan sebagai najis oleh hukum syarak. Bahan pembungkusan hendaklah dikendali secara bersih dengan keadaan sanitasi yang sempurna. Bahan pelabelan yang digunakan secara bersentuhan terus dengan produk hendaklah tidak berbahaya dan halal. Setiap pembungkusan hendaklah ditanda dengan terang dan jelas serta tidak mudah dipadamkan. Bagi produk daging primer, maklumat berikut hendaklah juga ditambah pada label, tarikh penyembelihan dan tarikh pemprosesan. Last sekali adalah keperluan perundangan. Semua aktiviti dalam aspek lain hendaklah mematuhi undang-undang termasuk sebarang keperluan yang berkaitan yang sedang berkuat kuasa di Malaysia dan atau negara pengeluar. Saya Syahbir Syawal bin Jafri, DPH 2019-23876. Saya akan menerangkan mengenai MS 2634 iaitu kosmetik halal. Kosmetik ini ialah bahan atau produk yang diletakkan di bahagian luar badan sebagai contoh pada bahagian rambut, kuku, bibir dan gigi. Kosmetik ini bertujuan untuk membaiki, melindungi dan menjaga bahagian luar badan agar berada dalam keadaan yang baik. Antara contoh produk kosmetik ialah penjagaan kulit seperti produk sapi, alat solek iaitu gincu, blusher, concealer, penjagaan badan, minyak wangi, produk rambut dan mulut. Jadi, Malaysian Standard Kosmetik ini menetapkan keperluan umum dalam pembuatan dan pengendalian produk kosmetik halal. MS ini mempunyai penerangan tentang pihak berkuasa yang bertanggungjawab dalam pengendalian produk kosmetik ini. Selain itu, kosmetik secara asasnya, kemudian definisi halal dan tidak halal, kemudian apakah itu kosmetik halal. MS ini juga akan menerangkan tentang pembuatan dan pengendalian produk kosmetik dari bahan mentah ke proses pengeluaran. Kemudian, apakah bahan terlarang ataupun najis yang terdiri daripada muhalazah, muhafafah, mutawasitah. MS ini juga akan menerangkan proses sertu. MS ini berkait rapat dengan MS 1500 iaitu makanan halal. Keperluan bagi MS 2634 ini adalah tanggungjawab pengurusan yang memastikan segala pemprosesan produk kosmetik tersebut berjalan dengan lancar. Seterusnya, bahan yang digunakan perlulah mematuhi keperluan-keperluan halal sintetik maupun semula jahit. Kemudian, keselamatan dan kebersihan dalam pembuatan dan pengendalian kosmetik halal dipremis seperti kilang. Kebersihan peralatan dan juga diri juga terdapat di dalam MS ini. Akhir sekali, penyediaan bahan kosmetik halal perlulah mematuhi keperluan dalam Good Manufacturing Practice ataupun GMP. Sekian daripada saya akan serahkan kepada orang seterusnya untuk menerangkan MS yang seterusnya. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Muhammad Nabil bin Muhammad Rusli dari DP3A. Nombor kad matrik DPH 2019-24420. Okey, saya mendapat tugasan untuk menerangkan berkenaan dengan MS 2200 bahagian 2 2012. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan pembentangan saya berkenaan dengan MS 2200 bahagian 2 2012. MS 2200 bahagian 2 2012 merupakan Malaysian Standard berkaitan barang gunaan Islam seperti tulang, kulit dan bulu haiwan. Skop keperluan MS 2200 bahagian 2 2012. Ia menerangkan berkenaan dengan MS 2200 bahagian 2 2012 merupakan garis panduan atau rujukan untuk pengilang atau syarikat perindustrian yang ingin mengeluarkan produk berkenaan dengan barang gunaan Islam seperti tulang, kulit dan bulu haiwan. Mereka perlu mengetahui jenis-jenis tulang, kulit dan bulu haiwan yang boleh digunakan oleh orang-orang Islam. Sebagai contoh, mereka perlu tahu tulang bangkai boleh tak digunakan untuk dijadikan produk dan dipakai oleh orang Islam. Jadi, MS 2200 bahagian 2 2012 merupakan jawapan dan rujukan yang perlu diorang ikut untuk dijadikan sebagai garis panduan dalam pengeluaran produk mereka. Okey, kita teruskan dengan klausa keperluan yang pertama, iaitu tanggungjawab pengurusan. Pihak pengurusan perlu melantik seorang pegawai eksekutif halal atau ahli jawatan kuasa yang terdiri daripada orang yang beragama Islam bagi memastikan keberkesanan dan keberkesanan pelaksanaan sistem kawalan halal dalaman. Pihak pengurusan juga hendaklah memastikan mereka diberi latihan mengenai prinsip-prinsip halal dan aplikasinya agar mereka lebih mahir untuk mengaplikasikan MS 2200 barang gunaan Islam bahagian 2 2012 di dalam syarikat. Okey, kita teruskan dengan klausa keperluan yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan tulang. Tulang haiwan yang boleh digunakan adalah tulang haiwan yang halal dimakan dan disembelih mengikut hukum syarak, dan juga tulang haiwan akuatik yang halal dimakan seperti tulang ikan. Tulang haiwan yang tidak boleh digunakan adalah tulang haiwan yang diambil semasa masih hidup. Tidak boleh diambil kerana ia adalah najis. Sebagai contoh, haiwan yang dilanggar oleh kereta, kita tak boleh nak ambil tulang dia sebab ia adalah najis. Seterusnya adalah tulang dari bangkai haiwan halal adalah najis. Dan seterusnya, tulang haiwan yang haram dimakan, sama ada diambil semasa hidup atau setelah mati, adalah najis dan tidak halal digunakan. Okey, kita teruskan keperluan yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan bulu. Bulu haiwan yang boleh digunakan adalah bulu haiwan yang halal dimakan dan disembelih mengikut hukum syarak, dan juga bulu haiwan halal dimakan yang diambil semasa masih hidup. Okey, penerangannya di sini adalah bulu haiwan yang halal dimakan dan diambil semasa masih hidup adalah seperti bulu biri-biri yang kita ambil, kita cukur ketika dia masih hidup. Okey, bulu haiwan yang tidak boleh digunakan adalah bulu haiwan yang tidak halal dimakan yang diambil semasa hidup atau setelah mati, adalah najis. Dan seterusnya, bulu haiwan halal dimakan yang mati bukan disembelih mengikut hukum syarak juga adalah najis. Okey, kulit yang tidak boleh digunakan adalah kulit anjing, khinzir dan keturunannya. Tidak boleh digunakan kerana ia merupakan najis dan tidak boleh digunakan di dalam pengeluaran produk untuk barang gunaan Islam. Okey, terima kasih diucapkan kepada para penonton yang menonton pembentangan saya ini. Semoga sedikit sebanyak ilmu dapat diperolehi berkaitan dengan MS 2200 barang gunaan Islam bahagian 2 2012. Yang baik itu adalah daripada Allah, yang kurang itu adalah daripada kesilapan diri saya sendiri. Terima kasih. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Syah daripada kelas 3 DP3A dan saya akan meringkaskan tentang
MS2636 iaitu Halal Medical Device. Okey, mula-mula sekali pengenalan dia. Malaysia ni adalah merupakan salah satu negara yang banyak menyumbang kepada industri-industri halal dan salah satunya adalah industri perubatan, iaitu dia menggunakan bahan yang halal untuk mengikut syariah dan fatwa. Oleh itu, MS2636 ni telah dibentuk agar menjadi rujukan kepada perubatan halal sedunia dan juga terdapat lebih daripada 180 penghasilan produk canggih seperti produk ortopedik, alat pembedahan dan mesin dialisis. So alat-alat semua ni, mesin-mesin ni dihasilkan daripada bahan-bahan yang ikut syarak dan fatwa yang boleh digunakan oleh orang Islam supaya berubat. Skop dia, Piawaian Malaysia ni menetapkan syarat dalam pembuatan dan pengendalian alat perubatan tertentu seperti yang ditentukan oleh pihak berwajib halal untuk tujuan pensijilan halal. Peralatan perubatan ini, peralatan, komponen dan bahan perubatan yang digunakan harus dibenarkan terlebih dahulu oleh undang-undang dan fatwa, di mana peralatan dan komponen perubatan tidak mengandungi unsur-unsur bahan-bahan yang tidak halal yang dianggap najis iaitu haram. Yang pertama, macam bahan-bahan dia selamat untuk digunakan dan bersih. So peralatan dia kena selamat dan bersih. Kalau tak selamat, tak boleh guna. Nanti orang tu sakit. Tidak mengandungi mana-mana bahagian tubuh manusia yang ni. Macam dalam ubat-ubatan ada rambut manusia, ada placenta. Ada dia pernah guna dalam ubat tu. Saya lupa ubat apa, tapi dia pernah masuk placenta macam bayi punya tu, yang perut tu, perempuan mengandung. Lepas tu masuk dalam ubat. Tak tahulah ubat tu untuk apa. Untuk cantikkan kulit kot. Lepas tu keperluan. Keperluan ni, medical device ni adalah untuk tujuan alat perubatan halal. Syarat berikut harus digabungkan dengan Akta Peranti Perubatan 2012, Akta 737 dan MS ISO 13485 yang dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa. Antara syarat-syarat mereka ni adalah pihak pengurusan harus memberi latihan berterusan kepada kaki tangan yang berkaitan prinsip halal dan penerapannya. Selain itu, pihak pengurusan juga hendaklah membenarkan pegawai Muslim untuk memenuhi kewajipan amalan keagamaan mereka. Kalau macam kita tak bagi mereka solat, mana boleh, sebab tu dah syarat dia. Pengurusan kena bagi tahu orang tu solat. Macam tu lah syarat dia, supaya boleh buka hospital macam tu, contoh kerja hospital. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Aiman bin Mazlan Syafarin dari kelas DPH 3A, nombor matriks DPH 2019-24452. Baik, dalam video kali ini saya akan berkongsi maklumat sedikit sebanyak berkaitan dengan Malaysia Standard Pharmaceutical Halal. Ia merupakan garis panduan umum dalam penghilangan dan pengendalian farmaseutical halal. Baik, dalam farmaceutical, NPRA juga memainkan peranan. NPRA itu merupakan akronim kepada National Pharmaceutical Regulatory Agency. Ia merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam pendaftaran ubat-ubatan di Malaysia. Ubat tersebut akan diuji serta dinilai oleh mereka supaya produk yang akan digunakan
adalah selamat, berkualiti dan berkesan. Yang pertama adalah produk yang tidak mengandungi mana-mana bahagian haiwan yang tidak halal. Yang kedua, tidak mengandungi najis seperti najis mukhaffafah, najis mutawassithah dan najis mughallazah. Antaranya ialah pengurusan kualiti. Organisasi perlu memastikan bahawa farmasutikal halal dikeluarkan mengikut keperluan halal. Yang kedua, sistem jaminan halal. Ianya harus bersesuaian bagi pengeluaran farmasutikal halal dan perlu memastikan bahawa produk farmasutikal direka bentuk dengan cara yang mematuhi keperluan halal dan GMP. Yang ketiga, asas bagi farmasutikal halal dalam GMP. Keperluan yang diterangkan dalam PIC GMP, guidelines dan PIC annexes adalah pelengkap kepada standard dan hendaklah dijadikan rujukan bagi farmasutikal halal. Yang keempat adalah kawalan mutu halal. Perlu memastikan bahawa semua bahan yang digunakan adalah halal. Bahan dan peralatan yang diperlukan untuk persampelan dan ujian tidak diperolehi daripada apa-apa sumber yang tidak halal. Yang kelima adalah latihan. Perlu memberi latihan untuk semua personel mengenai prinsip halal dan penggunaannya. Latihan berterusan perlu dilaksanakan dan dinilai secara berkala serta segala program perlulah direkod. Yang keenam, kawasan pengeluaran dan penyimpanan. Organisasi perlu mempunyai kemudahan lengkap bagi pengeluaran dan penyimpanan produk farmasutikal halal untuk mengelakkan risiko pencemaran berlaku. Yang ketujuh adalah bahan. Bahan perlu berasal daripada sumber sintetik atau semula jadi. Segala bahan yang berasal daripada najis adalah dilarang. Yang terakhir adalah bahan pembungkusan. Reka bentuk, tanda, simbol, logo, nama dan gambar hendaklah tidak mengelirukan atau bercanggah dengan prinsip syarak. Pensijilan baharu bagi ubat terkawal yang dibangunkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan membolehkan farmasutikal halal berkembang di peringkat tempatan dan global. Ia juga akan membuka lebih banyak peluang perniagaan kepada usahawan Bumiputera yang sekaligus mengukuhkan daya saing mereka dalam industri ini. Pensijilan itu dianugerah kepada Chemical Company of Malaysia Berhad CCM bagi menggalakkan penyertaan syarikat farmasutikal halal berkembang di peringkat tempatan dan global. Chemical Company of Malaysia CCM kini mempunyai 200 produk farmasutikal yang mendapat pensijilan halal dan mematuhi standard halal farmasutikal MS 2424 yang dikeluarkan oleh Standard Malaysia. Baik, itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih.